Sahabat Nabi letak pedang atas kepala pun tak akan tinggalkan Islam. Kita tak payah ajak masuk agama lain. Mari ajaran sesat baru pula. Kata Nabi Muhammad tak ada kemaluan. Kalau tak ada kemaluan, macam mana Nabi dapat anak semua tu? Kan? Benda semua itu tak masuk akal di cerita tu. Tapi ada orang percaya juga, tuan-tuan. Sebab apa? Bila umat Islam ni tidak berdakwah, tidak mengajak orang pada kebaikan, Allah Ta'ala buang sifat furqan. Dia hilang pertimbangan nak beza. Benda tak logik ni. Siapa pun datang sampai hari kiamat kata Nabi Muhammad SAW ni adalah Allah. Benda tak logik, tuan-tuan. Tapi ramai orang ikut. Sebab apa ramai pengikut? Sebab hari ni bila kita tak pernah bersusah payah kerana agama ni, tuan-tuan, kita jadi macam tak boleh beza antara benda yang betul dengan benda yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan adinda saya Imam Amirul selaku imam berangkap pengurusi majlis kita pada malam ini. Yang dihormati lagi dikasihi barisan Al-Jatang Kuasa Surah Putra Al-Amin. Yang dihormati sahabat-sahabat sekalian, kekanda saya Cikgu Hashim, masya-Allah, yang datang daripada jauh bersama dengan kita, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah telah panjangkan umur beliau. Sahabat-sahabat saya juga ada daripada Jepun, saudara Nasir Bai, masya-Allah, jumpa dengan kami. Sahabat saya Denny daripada Indonesia, Jakarta. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Dan limpah dan rahimnya maka Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan kita ke dunia sebagai seorang manusia. Tidak cukup sekadar itu, Allah Ta'ala yang Maha Karim, yang Maha Rahim, yang memiliki khazanah segala sesuatu. Khazanah kemuliaan, Allah yang memiliki khazanah cahaya, Allah yang memiliki khazanah rezeki, khazanah kehidupan, khazanah kematian. Segala khazanah, walillahi khazainus samawati wal ard, khazanah di langit dan di bumi ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang Maha Karim ciptakan dunia ini untuk Allah Ta'ala mencurahkan, melimpahkan khazanahnya. Dan makhluk yang paling banyak menerima pemberian anugerah daripada Allah adalah manusia. Lebih-lebih lagi lah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling bertuah, mendapat berbagai-bagai longgokan limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala berkat menjadi umat kepada kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara khazanah yang ada dalam di sisi Allah Taala adalah khazanah cahaya, nur. Khazanah tadilah, cahaya tadilah Allah limpahkan kepada langit dan bumi. Ada cahaya yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita daripada matahari dan bulan. Tetapi ada cahaya hidayah, cahaya agama, cahaya kebenaran yang Allah telah turunkan ke dunia ini menerusi channel yang Allah Ta'ala telah tentukan. Di antara channel itu markas hidayah, markas cahaya, markas kerohanian, markas ma'rifah, markas tauhid, iaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Itu Masjidil Haram, tempat Allah limpahkan cahaya, dan daripada situ Allah pancarkan cahaya hidayah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Keberkatan dan hidayah daripada Masjidil Haram dilimpahkan oleh Allah, dialirkan oleh Allah Ta'ala ke segala alam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, menjadi sunnatullah untuk manusia mendapat pertolongan, mendapat faedah daripada khazanah Allah. Nak tarik khazanah Allah, nak mengambil sesuatu daripada khazanah Allah, nak minta mulia daripada Allah, nak minta rezeki pun daripada Allah, nak minta anak daripada Allah. Kerana manusia ni kosong, tak ada apa-apa. Jahil, nak minta ilmu daripada Allah. Miskin, nak minta kaya daripada Allah. Lapar, nak minta rezeki daripada Allah. Sesat, nak minta hidayah daripada Allah. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut dalam hadis kursi, ya ibadi, wahai sekalian hambaku, kullukum ja'iun, kamu semua lapar, illa man at'amtu, melainkan orang yang aku bagi makan kepadanya. Maka fastat'imuni, mintalah makanan daripada aku, ut'imkum, aku akan bagi makanan kepada kamu.
Ya ibadi kullukum arif, wahai hamba-Ku sekalian kamu telanjang, tak ada baju, tak ada pakaian, melainkan orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Allah suruh kita pakaian pun minta pada Allah. Bukan nak baju terus pergi beli je dekat kedai, tidak. Kena minta dulu pada Allah Ta'ala. Ajar anak kita nak baju, minta dulu, ya Allah kami nak pakaian, ya Allah. Allah suruh minta, aku akan bagi pakaian kepada kamu. Masya Allah. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-Ku semua kamu berada dalam kesesatan di dunia ini. Illa man hadaitu, melainkan orang yang aku bagi hidayah kepadanya. Fastahduni, mintalah hidayah daripada aku. Uhdikum, aku yang akan berikan hidayah bimbingan kepada kamu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-Ku kata Allah, kalian melakukan kesalahan siang dan malam, buat salah, buat dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku yang mengampunkan seluruh dosa kamu. Orang balik haji diampunkan seluruh dosanya. Masya Allah. Tahniah tuan haji kita. Ada lagi 2-3 orang sahabat saya, Abang Anwar, Masya Allah, Abang Asyik, semua orang bawa balik daripada haji. Yang mampu mengampunkan dosa jemaah haji ni Allah Ta'ala. Fastaghfiruni, mintalah ampun daripada aku, dan saya aku akan ampunkan dosa kamu. Segala keperluan kita ada di sisi Allah, dan Allah suruh minta. Tapi bukan sekadar minta, ada dia punya syarat-syarat dia. Masya Allah. Syarat untuk dapat diterima doa kita, permintaan kita ni, Allah Ta'ala bagi agama. Agama ni channel untuk kita meraih pertolongan, bantuan, inayah, pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mendapat faedah daripada khazanah Allah ni, Allah hantar Nabi-Nabi untuk ajar kita. Kita tak erti, kita jahil. Saya dah sebut dalam kuliah yang lalu, seluruh makhluk dilahirkan ke dunia dalam keadaan alim, melainkan manusia. Manusia ni Allah nak istimewakan dia, sebab Allah Ta'ala ada sebuah perancangan, satu projek yang sangat dahsyat untuk manusia ni. Allah Ta'ala nak manusia ni lah yang menyempurnakan agama Allah Ta'ala. Daripada awal sampai akhir. Daripada Nabi Adam AS yang meletakkan asas agama, dan yang memantapkan, mengukuhkan agama Islam ni Nabi Allah Ibrahim AS, dan yang menyempurnakan nikmat Islam ni adalah baginda Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Dan Nabi ni 124,000 Nabi bersama dengan Hawariyun, pengikut-pengikut mereka, bersama dengan para sahabat, saling tolong menolong dalam membantu menegakkan agama Allah, mengamalkan agama Allah, menghidupkan agama Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Dan mereka ini dengan berkat membantu agama Allah layak mendapat segala yang dijanjikan oleh Allah, iaitu redha Allah dan syurga daripada Allah Ta'ala. Berkat membantu agama Allah, seluruh hajat dan keperluan manusia ini akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sebagaimana yang saya selalu ulang, Allah Ta'ala ciptakan dunia dalam tempoh 6 hari. Masya Allah. Selalu saya sebut, saya tersilap maklumat, hari bukan hari Ahad. Hari pertama Allah ciptakan dunia ini sebelum Allah Ta'ala hantar manusia. Manusia adalah makhluk yang terakhir yang Allah ciptakan, yang Allah utuskan ke dunia ini. Makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan, kata di sisi daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khalaqallahu turbata, Allah telah menciptakan debu-debu ataupun tanah ini, tanah bumi ini, yaumas sabti, pada hari Sabtu. Allah mula menciptakan, sebab Allah beritahu Allah menciptakan dunia dalam tempoh 6 hari. Kita nak buat Kuala Lumpur saja berapa lama tuan-tuan? Nak ciptakan Kuala Lumpur. Nak lawakan Putrajaya ni berapa tahun? Perbadanan Putrajaya kan bertungkus lumus. Masya Allah. Tuan Haji kita pun ada juga, alhamdulillah. Ramai sahabat-sahabat haji saya, jemaah saya, alhamdulillah ada malam ini. Jadi kita nak buat, jangan kata Putrajaya, nak buat kampung. Saya orang kampung tuan-tuan. Nak bangunkan kampung saya pun bertahun-tahun. Nak bagi lawa, ada bunga, ada longkang, ada cantik, ada parit kan? Ada signboard, bertahun-tahun. Allah Ta'ala buat dunia ni 6 hari. Ajaib sebenarnya. Sebenarnya Allah Ta'ala boleh buat dunia ni kun fayakun. Allah kata jadi, jadilah.
Tapi Allah nak mengajar dunia ni darul asbab, kena buat benda mengikut tertib. Sehingga Nabi-Nabi pun bukan boleh buat kun fayakun. Nabi-Nabi pun kena mula daripada awal. Kalau tidak senang Nabi berdakwah, kun fayakun je. Tetapi Nabi SAW pun kena mula daripada A sampai Z. Masya Allah. Diciptakan tanah bumi ni, debu-debunya daripada hari Sabtu. Masya Allah. Dan Masya Allah, pada hari Ahad Allah telah ciptakan gunung-gunung. Masya Allah. Gunung sedunia ni, gunung Everest, gunung apa semua ni, semua diciptakan pada hari Ahad. Kemudian Allah ciptakan pokok-pokok di seluruh dunia ni. Allah telah tumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin. Kemudian Allah telah ciptakan benda-benda yang manusia tak suka. Benda tak suka ni macam-macam lah, banyak lah. Makhluk-makhluk yang kita tak berkenan. Di dunia ni Allah telah buat pada hari Selasa. Kenapa Allah buat benda yang tak elok? Ada orang tanya, kenapa Allah buat syaitan? Kan bagus dunia ni kalau tak ada syaitan. Senang kita ibadat, tak ada orang ganggu. Penuh masjid kita malam ni. Kalau tak ada syaitan, tempat maksiat semua kosong sebab syaitan tak ada. Tapi Allah Ta'ala ada hikmah juga. Kalau tak ada syaitan mungkin kita tak kuat juga. Sebab syaitan ada, kita ni kuat tuan-tuan. Nak mari ke masjid ni lawan syaitan dulu, baru boleh mari ke masjid. Nak duduk dalam majlis ilmu ni kena lawan syaitan dulu. Kalau menang baru boleh duduk dalam majlis ilmu. Nak berdakwah, kalau syaitan tak kacau kita, senang. Tapi dengan kita menang lawan syaitan, baru kita boleh berdakwah. Benda agama ni nak melepasi syaitan dulu baru boleh buat. Dengan di samping hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi syaitan tu Allah buat ada kebaikan dia. Kan? Benda yang tak elok. Kan? Allah Ta'ala buat pada hari Selasa. Masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan cahaya di dunia ini pada hari Rabu. Kan? Hadis ini hadis sahih. Dan Allah Ta'ala sebarkan di atasnya binatang-binatang yang melata pada hari Khamis. Kemudian pada hari Jumaat, selepas asar, Allah ciptakan Nabi Adam AS. Tadi lepas asar tadi, antara asar sampai maghrib, itulah detik Allah telah ciptakan Nabi Adam AS sebagai makhluk yang terakhir. Pada menjelang waktu nak maghrib, di waktu itulah sempurna penciptaan Nabi Adam AS. Allah nak buat Nabi Adam ni, Allah turun malaikat turun ke dunia. Ambil tanah daripada berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai warna. Daripada itu dikumpulkan jadi Adam, dan daripada itulah lahirnya keturunan Adam ikut sifat tanah yang daripadanya diciptakan. Ada orang keras, ada orang lembut, ada orang sabar, ada orang kuat cepat marah, ada orang lambat marah. Kan? Kadang-kadang setengah lembut sangat, ada kasar sangat, macam-macam perangai ikut tanah. Masya Allah. Warna pun ikut tanah juga. Ada orang hitam, ada orang putih, ada merah. Kan? Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, itu hikmah hebatnya Allah Ta'ala. Tidak ada agama dalam dunia yang mampu menggambarkan kehidupan sebelum diciptakan dunia, saat diciptakan dunia, past, future, and present. Tak ada satu agama pun yang mampu menggambarkan perjalanan manusia ni sesempurna, sedetail yang mana Islam menggambarkan. Dan Syekh Tariq Jamil Hafizahullah Ta'ala, seorang ulama Pakistan, beritahu apa? Kehidupan selepas mati. Tak ada mana-mana agama pun boleh cerita sedetail mana Islam menceritakan kehidupan selepas mati. Berapa lama duduk dalam kubur, apa soalan dalam kubur, bagaimana nikmat dalam kubur, bagaimana azab dalam kubur, selepas kubur kita nak pergi mana, padang mahsyar. Islam je yang mampu cerita, sebab Islam ni datang daripada Allah Ta'ala. Sementara agama yang lain, tanpa kita berniat nak merendahkan, memang adalah daripada falsafah pemikiran manusia. Cerdik pandai pada zaman itu, dia berfikir. Tak sampai akal dia untuk memikir benda ghaib, Masya Allah. Melainkan Allah bagi hidayah, bimbingan, Masya Allah. Lepas tu kita bertuah, kita bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Ketika mana orang lain bertahun-tahun mencari kebenaran. Kita dengar bahawa ni satu orang penyanyi orang putih meninggal, dapat hidayah. Bertahun-tahun nak cari hidayah ni, dekat nak mati baru jumpa. Masya Allah. Kita hari ini lahir-lahir dah duduk dalam agama hidayah, agama yang benar. Tak perlu cari bersusah payah, tak payah kita berlawan dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita untuk masuk Islam ni, Masya Allah, untuk terima Islam ni.
Sebab tu kita hari ini bersyukur banyak pada Allah Ta'ala. Jadi orang Islam kena double syukur pada Allah. Sebab Allah dah lahirkan kita tanpa susah payah dengan agama ini. Kemudian tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, pada hari Allah ciptakan bumi ni, langit dan bumi, hari itu Allah Ta'ala telah memilih kota Mekah ni sebagai tempat untuk Allah Ta'ala jadikan tempat yang dihormati. Mekah tu menjadi tanah haram bukan baru. Sejak daripada hari pertama Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ni, Allah dah tentukan, Allah dah point, ini tanah haram. Di sini akan dibangun Masjidil Haram, di sini akan dibangun Kaabah. Kenapa sebelum Allah lahirkan Nabi Adam, Allah dah tentukan markas hidayah, markas ibadah, markas tauhid? Kerana Allah tahu dalam kehidupan manusia tak ada benda lebih utama yang diperlukan oleh seluruh manusia melainkan agama. Agamalah keperluan manusia paling asasi sekali. Agama adalah menjadi asbab kemuliaan manusia, asbab kejayaan manusia, asbab ketenangan, kebahagiaan. Tanpa agama tidak akan bahagia. Tidak ada bahagia di luar pada agama. Bahagia hanya ada dalam agama Islam ini. Sebab itu, jadi Muslim, jadi seorang Islam, berarti kita telah pun bahagia. Tak ada sebab untuk kita mengadu, saya tak bahagia Ustaz. Kenapa hidup saya dirundung malam? Kita mengadu-ngadu dalam Facebook. Why? Tanya-tanya. Pelik juga kalau orang Islam mengadu susah, mengadu miskin, mengadu macam-macam. Orang Islam tak sepatutnya mengadu, yang patutnya mengadu orang bukan Islam. Sebab dia tak ada asbab untuk dapat ketenangan, kebahagiaan. Islam dah ada package bahagia. Allah dah bagi dah. Jalan bahagia dah ditunjuk. Beritahu, orang Islam nak anak, ada amalannya. Nak kaya, ada amalannya. Kan? Nak selesai masalah, ada amalannya. Nak apa-apa saja, Allah semua dah tunjuk dah jalan. Nak buat apa? Masya Allah. Nak keselamatan, ada amalannya. Jadi kita sangat bertuah sebenarnya. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, sebab itu pada hari Fatah Mekah, Nabi SAW tanya, Nabi SAW beritahu, inna hadzal balada, sesungguhnya negeri Mekah ini haramahullahu ta'ala, diharamkan oleh Allah Ta'ala, dijadikannya tempat yang dihormati, yang paling suci, yang paling muqaddas. Yauma khalaqas samawati wal ard, ditentukan oleh Allah pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Cuma perjalanan hidup manusia beredar. Maka akhirnya datanglah Nabi Ibrahim AS buat Kaabah. Kan? Setelah buat Kaabah, Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim jemput manusia menunaikan haji ke Baitullah. Dan semua manusia kena datang. Jiwa-jiwa yang merindukan Allah. Manusia ni fitrahnya rindukan Tuhan. Fitrah manusia ni. Semua kita ni rindukan Allah Ta'ala. Sebab Allah ni kekasih kita yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Allah ni kekasih kita yang pertama. Semua orang rindukan Allah. Tapi di mana kita nak lepaskan rasa rindu? Allah Ta'ala buat Baitullahil Haram. Semua orang kena pergi ke sana, melepaskan kerinduan pada Allah Ta'ala, nak mengadukan masalah depan Allah, nak menyelesaikan masalah, nak minta ampun pada Allah, nak minta syurga pada Allah, nak minta selamat pada neraka. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka sekalian Nabi-Nabi yang datang ke dunia ni, mereka semua ni menjalankan dakwah ila Allah. Mereka ni ibarat satu keluarga yang sama. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dakwah mereka sama, agama mereka sama, kefahaman mereka sama, cara hidup mereka sama, tak berubah sehinggalah baginda Muhammad SAW. Setiap Nabi yang datang beriman dengan baginda SAW. Setiap Nabi yang datang memberi khabar gembira tentang kedatangan Nabi SAW. Lagi dekat dengan kelahiran Nabi, seperti Nabi Isa AS, aku datang bukan sekadar jadi Nabi untuk kamu, wa mubasyiran bi rasulin, aku datang untuk beri khabar gembira tentang kedatangan kelahiran seorang Rasul ya'ti min ba'di, yang akan datang selepas daripada zaman aku ini. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nabi ini memberi khabar gembira tentang Rasulullah. Dan Nabi SAW pula bila datang, dia memuji pula Nabi-Nabi yang terdahulu. Ini salah silah. Nabi puji sifat Nabi Adam, Nabi SAW puji, Masya Allah. Bahkan Nabi SAW mengajar kita beriman kepada mereka, sayang pada mereka, hormat pada Nabi-Nabi terdahulu. Walaupun Nabi paling mulia, tetapi jangan kamu dewa-dewakan aku. Tetapi Masya Allah, banyak Nabi-Nabi yang lain yang paling hebat. Bila disebut
Siapakah Nabi yang terbaik di kalangan Nabi-Nabi ini? Nabi SAW tak mengaku diri dia. Manusia yang terbaik adalah Ibrahim Khalilullah. Nabi puji Nabi Ibrahim. Nabi ajar kita memuliakan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi SAW letak anak dia nama Ibrahim. Nak beritahu pada kita ni, Nabi SAW sangat respect dengan Nabi-Nabi terdahulu. Walaupun Nabi ini seorang yang paling mulia. Begitulah kita. Kita ada ilmu sikit. Orang lain pun ada ilmu. Saling hormat menghormati. Saling memuji. Nabi SAW bukan puji Nabi-Nabi saja. Sahabat dia pun. Sifat Rasulullah ni, dia ada manaqib. Kalau tuan-tuan mengaji hadis, hujung-hujung kitab hadis, dia ada cerita tentang manaqibus sahabah. Pujian Nabi kepada para sahabat. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Masya Allah. Nabi dia datang memberi khabar gembira. Sebab itu tuan-tuan, kita bertuah jadi umat baginda Muhammad SAW. Ulama beritahu Nabi SAW lah yang mengajar kita ni apa? Masya Allah. Tentang kehebatan Nabi-Nabi terdahulu sebelum kita, Masya Allah. Ya? Nabi yang mengajar kita bagaimana sabarnya Nabi Allah Nuh AS. Bagaimana kuatnya semangat Nabi Ibrahim AS. Bagaimana kepercayaan, keyakinan Nabi Yaqub AS pada Allah Ta'ala. Nabi ajar kita bagaimana amanahnya, jujurnya Nabi Allah Yusuf AS dalam memerintah negara dia. Dan bagaimana sifat redha Nabi Ayub AS. Kalau kamu susah, belajarlah susah menahan sakit daripada Nabi Ayub AS. Kalau kamu pemerintah, belajarlah amanah daripada Nabi Yusuf AS. Masya Allah. Bagaimana kalau kamu berhadapan dengan kaum kamu yang menentang kamu, belajar macam mana Syuaib AS berjawab dengan kaum dia. Sangat lemah lembut. Nabi ini, Masya Allah, Raddul Fi'al, dia akan menjawab kritikan musuh ni dengan sangat lemah lembut. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan maki hamun. Dan adab seorang Nabi, dia ada cara dia menjawab kritikan orang. Sehingga orang boleh belajar daripada Nabi. Macam mana Nabi Syuaib AS bersoal jawab dengan kaum yang mengkritik dia. Padahal dia orang terbaik di kalangan bangsa dia, Masya Allah, kabilah dia. Dan Masya Allah, Islam mengajar kita, Nabi SAW mengajar kita bagaimana hikmahnya Nabi Daud AS. Nak belajar hikmah, belajarlah hikmah daripada Nabi Allah Daud AS. Dan Nabi SAW mengajar kita macam mana kesyukuran Nabi Sulaiman AS. Nak belajar syukur, belajar daripada Nabi Sulaiman AS. Orang kaya tetapi bersyukur pada Allah SWT. Dan nak belajar istighfar, belajarlah istighfar daripada Nabi Allah Yunus AS. Cara bertaubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfar Nabi Allah Yunus AS. Masya Allah. Wa quwwatu Musa. Nak kuat, kuat macam Musa AS. Gagah macam Musa AS. Ya? Dan nak berdoa, belajar doa daripada Nabi Zakaria AS. Masya Allah. Nabi Zakaria AS, dia berdoa pada waktu tahajud. Minta doa pada Allah, nak minta anak. Kan? Dan dia punya bahasa dia, hari ni kita minta anak untuk apa, tuan-tuan? Kita minta anak untuk apa? Jadi penyejuk mata kita je kan? Kita nak anak, takut tak ada keturunan. Itu selalu kita minta anak. Tapi Zakaria AS minta anak. Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, kurniakan anak aku seorang walimu, kekasihmu, ya Allah. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Anak yang akan mewarisi legasi dakwah keturunan aku dan keturunan Nabi Yaqub, nenek moyang aku, dan jadikan anakku anak yang diredai olehmu, ya Allah. Oh, indah sungguh doa Nabi Zakaria AS. Kalau kita dapat belajar daripada Nabi-Nabi, banyak pelajaran. Kita duk baca kisah Nabi ni daripada kecil lah, tuan-tuan. Buku Nabi-Nabi baca dah, tapi kisah Nabi, pelajaran intisari, iktibar daripada Nabi-Nabi, Rasulullah SAW yang ajar kita. Ambillah pelajaran daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, dah tentu kita nak belajar ilmu zuhud daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan rupa-rupanya semua kesempurnaan akhlak Nabi-Nabi ini Allah himpunkan di dalam sosok yang bernama Muhammadur Rasulullah SAW, ditambah pula dengan adab dan akhlak yang terindah, yang paling sempurna. Allah letakkan pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhlak seluruh nabi-nabi ini diimpunkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ini wariskan akhlak ni pada kita, tuan-tuan. Sepatutnya perangai kita ni perangai nabi-nabi lah patutnya.
Kan? Lebih-lebih lagi orang masjid, tuan-tuan istiqamah sembahyang berjemaah di masjid, patutnya pada diri kita ni dah ada 50% sifat Nabi-Nabi. Sabarnya, zuhudnya, istighfarnya, doanya, akhlaknya, adabnya. Kalau orang agama tak ada sifat Nabi, siapa lagi yang patut ada sifat Nabi? Kalau ustaz-ustaz, maulana-maulana atau imam ni tak ada langsung sifat Nabi, kita duk kata itu Nabi. Itu masalah kita. Selagi kita kata itu Nabi sampai kiamat, iblis ni dia pandai kau tak payahlah beri, kau bukan Nabi pun. Itu setan tipu kita. Sepatutnya sifat Nabi itu untuk dia apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, tauladan yang terbaik. Okey, seterusnya tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, berbalik pada kitab kita, masya-Allah. Berbalik pada kitab kita, iaitu ketika mana Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, selama 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah ini, biasanya manusia ni, masya-Allah, untuk perkara kebenaran ni dia banyak menentang. Ini sifat manusia. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Allah Taala beritahu sifat manusia ni paling kuat menentang kebenaran. Dia dah jahil, lepas tu orang cerita benda yang betul, Nabi datang ni bawa agama yang benar, agama daripada Allah, untuk kebaikan kamu, untuk hidayah kamu, untuk kejayaan kamu, untuk kemuliaan kamu. Tapi manusia ni berat. Nafsu manusia nak terima agama yang dibawa oleh Nabi SAW ni sangat berat. Bertuahlah kita terima Islam dalam keadaan percuma. Tapi bayangkan orang yang mula-mula nak kenal Islam, daripada dulunya penyembah berhala, sangat berat. Sebab itu mereka ni, Islam mereka ni dah didahului oleh penentangan. Sebelum masuk Islam, sebelum dapat hidayah, menentang Nabi dulu bertahun-tahun. Ada di antara mereka sampai Nabi dah dekat nak wafat baru dapat hidayah. Tapi alhamdulillah mereka bersyukur pada Allah. Terima kasih. Bila dapat hidayah, malu dengan Nabi. Bapalah aku dulu ni melawan Nabi SAW. Bapalah aku dulu ni tolak Islam ni, agama yang sangat indah, agama yang menjadi Allah pilih. Innallaha astafa lakumuddin. Allah pilih Islam ni sebagai agama untuk kita semua. Maka tuan-tuan dan rahmat Allah, Islam ni tak tersebar dengan senang, lena. Islam ni tersebar dengan susah payah. Ini sunnatullah. Untuk dunia, tuan-tuan, kalau kita minta dunia, Allah boleh bagi senang-senang. Tapi kalau nak minta hidayah, nak minta agama daripada Allah Ta'ala, nak minta anak yang soleh, nak minta isteri yang baik, nak minta kita jadi orang yang beragama, iman kita sempurna, nak betulkan diri, nak islahkan diri, nak buang sifat-sifat yang tak elok daripada hati, itu bukan percuma, tuan-tuan. Itu kena usaha. Nabi-Nabi pun kena usaha yang hebat, dan bahkan pengikut Nabi-Nabi pun Allah dah sebut dalam Quran, alladzina tabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Pengikut Nabi-Nabi, sifat mereka dalam kitab Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi ni akan suruh mereka buat benda ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Masya-Allah, akan mencegah mereka daripada kemungkaran. Nabi ni menghalalkan kepada mereka benda yang baik. Nabi ni mengharamkan kepada umatnya benda yang tak baik. Wa yadh'u anhum israhum. Nabi ni angkat bebanan daripada umat ini. Tuan-tuan yang mulia, baru ni kami dekat penghujung, dekat nak balik, masya-Allah, Tuan Haji ni ada pengalaman bersama dengan kami di Madinah Al-Munawwarah. Kita sempat pergi ke menziarahi beberapa buah masjid di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah. Salah satu daripada masjid itu adalah Masjidul Ijabah. Masjid di mana Allah telah terima doa-doa. Azan ni Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, di antara masjid yang kami ziarahi menjelang sebelum kami balik ke tanah air baru ni adalah sebuah masjid yang dipanggil Masjidul Ijabah. Masjid tempat Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala untuk umat ini, dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Sebelum Nabi wafat, Nabi SAW pastikan umat ini ditinggalkan tanpa apa-apa bebanan. Sebelum Nabi wafat, di mana-mana tempat Nabi berdoa untuk umat. Bukan satu tempat.
Di majlis ijabah tu Nabi SAW berdoa pada Allah, ya Allah, janganlah umatku ini mati kelaparan, mati kerana kebuluran. Sebab tu kalau kita hari ini kenyang, perut kita 24 jam kenyang, bukan kerana kita rajin kerja kita dapat makan, kita kenyang adalah kerana berkat doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini rasa tak pernah rasa dahaga, air sentiasa ada dalam rumah kita, itu juga adalah berkat doanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perasan. Nabi dah buat doa siap-siap kepada Allah Taala sebelum Nabi wafat. Segala susah payah untuk umat, Nabi tak nak. Yang kedua, ya Allah, janganlah umat aku dihapuskan oleh musuh mereka keseluruhannya. Sebab itu saya terbaca kitab Syekh Habib Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Khasais Al-Ummah Muhammadiyah. Dia kata selagi umat Islam ni berpegang teguh dengan ajaran agama ni, orang kafir tak akan boleh menghapuskan orang Islam. La yadurrukum illa adha. Dalam Quran Allah beritahu selagi mana orang Islam berdakwah mengajak manusia kepada amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, dalam ayat kuntum khaira ummatin itu Allah sebut sambung dengan dua benda. Orang kafir ni dia tak boleh apa-apakan orang Islam, la yadurrukum illa adha. Kalau orang Islam beramal dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi ni, orang kafir tak boleh mengapa-apakan orang Islam melainkan hanya sekadar menyakiti dia. Boleh buat susah sikit, kita nak masuk negara dia di pasport susah sikit, visa susah sikit, itu je dia boleh buat. Lain dia tak boleh buat apa-apa kat kita, tuan-tuan. Kalau orang Islam ni betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sambung lagi dengan thumma la yunsarun, segala makar perancangan orang kafir ni tak akan berjaya, tak akan mendapat pertolongan daripada Allah Taala. Tapi bila orang Islam tinggalkan dakwah, tinggalkan mengajak orang buat baik, waktu itu orang kafir boleh mencelakakan orang Islam. Tapi hari ini kalau kita selamat, kita hidup aman damai ni adalah kerana berkat doanya baginda Muhammad SAW. Cuma satu je doa Nabi yang Allah telah tak kabulkan. Sebab dunia ni bukan tempat untuk Allah terima semua hajat kita. Tempat untuk Allah tunaikan semua hajat kita adalah syurga, tuan-tuan. Satu je doa Nabi dalam banyak-banyak doa untuk Allah tak terima, iaitu janganlah umat aku berselisih, berkelahi, bergaduh, bermusuh-musuhan. Itu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada hikmah dia. Sebab itu di akhir zaman ni banyak sangat perselisihan pendapat antara kita. Kemudian falladzina amanu bihi wa'azzaruh. Allah ceritakan sifat orang beriman, pengikut Nabi SAW, follower Nabi Muhammad SAW ni. Falladzina amanu bihi, orang yang beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, wa'azzaruhu, mereka tolong Nabi berhabis-habisan, wa nasaruhu, mereka tolong Nabi, bantu Nabi, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah, mereka ikut cahaya yang dibawa datang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berjaya. Maka kita berbalik pada kitab kita, iaitu pengarang kitab kita bagi tahu wa mimman udhiya fillah, di antara orang yang disakiti. Sebelum ni kita baca bab apa? Golongan yang mustahziin, golongan yang mempersendakan Nabi. Orang kafir ni dia tak reti nak padam cahaya Islam ni. Dia berusaha daripada awal sampai akhir nak cuba nak padamkan cahaya nur iman, nur hidayah, nur Islam. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim, mereka cuba nak padam cahaya Allah dengan mulut mereka. Yang bagi ilham tu syaitan lah. Syaitan lah di sebalik mastermind, daripada sebalik segala gerakan musuh Islam. Tetapi waya'ballah, dan engganlah Allah Ta'ala illa yutimma nuruh, melainkan Allah nak sempurnakan cahaya ni. Cahaya Islam ni satu hari nanti, kata Nabi, akan tersebar ke seluruh dunia. Sampai rumah kayu, rumah batu, rumah bandar, rumah kampung, semua masuk nur Islam ni satu hari nanti. Jadi orang kafir dia cuba tawan, cuba tahan, cuba halang perkembangan cahaya tadi. Siapa boleh halang cahaya matahari? Kan? Nak tutup cahaya matahari dengan mulut, boleh? Kan? Allah bila buat keputusan, waktu duha, waktu zuhur, matahari dah naik. Waktu itu dah tak boleh buat apa dah. Kau cakap lah apa pun, matahari dah naik. Kau cakap cahaya matahari ni tak bagus, cakaplah dengan mulut, dengan propaganda, tak akan berjaya. Jadi salah satu daripada teknik yang diorang buat, kerana dah kehabisan modal, mula-mula mereka perli-perli, kata macam-macam pada Nabi. Dan Nabi ni seorang yang kuat, dia punya semangat dia takkan dengan perli pun boleh tinggal.
Kalau kita ni kena perli ke orang nak berdakwah, tak ada 2 hari kita berhentilah. Aku buat jahat pun orang kata, buat baik pun orang kata. Lebih baik aku buat jahat. Ini kita. Nabi-nabi ni orang kata gila ke, orang kata sesat ke, orang kata tukang sihir ke, tak tinggal dakwah ni tuan-tuan. Perjuangan. Sebab matlamat dia bukan diri dia sendiri. Matlamat Nabi-nabi nak selamatkan seluruh umat daripada api neraka. Bukan kecil-kecil punya misi. Misi menyelamatkan umat daripada api neraka, menyelamatkan seluruh umat masuk ke dalam syurga. Yang kedua, modus operandi orang kafir. Kalau dah tak berjaya dengan perli-perli tak jalan, kita menyakiti tubuh badan mereka. Di antara sahabat yang menanggung susah payah yang banyak dalam Islam ni adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita ingat Sayyidina Abu Bakar ni orang baik, orang hebat. Sebelum Islam, sejarah Sayyidina Abu Bakar ni dia macam datuk bandar di Mekah tu, orang yang ada jawatan besar. Tapi bila dalam konteks dakwah ni tuan-tuan, orang tak pandang dah jawatan itu, masya-Allah. Orang akan tengok dia ni orang Islam, kita sakiti dia supaya makin diseksa, makin kurang pengaruh orang nak memeluk Islam. Macam di barat lah sekarang, dia tak mampu nak sekat kebanjiran orang nak memeluk Islam. Agama nombor 1 paling popular dan paling cepat dia punya perkembangan dia adalah Islam di negara barat. Nak tutup macam mana? Nak sekat macam mana? Kan? Di Jepun pun Masya Allah, agama Islam. Rozana Luke, Islam medakhil hotel. Masya Allah. Tiap-tiap hari orang masuk Islam di Jepun, Masya Allah. Siapa boleh sekat? Jadi tak boleh sekat dengan cara memaki hamun, disekat dengan cara menyakiti. Tubuh badan, pukul, seksa, bunuh, kan? Letak batu atas badan. Maka tak kala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menanggung penderitaan yang sangat teruk. Sayyidina Abu Bakar pernah dipukul sampai hampir-hampir mati. Sampai hampir-hampir hilang nyawa. Kan? Sampai muka dia pecah. Dipensan beberapa hari. Mak dia menangis, ingatkan anak dia dah mati. Teruk penderitaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah tanggung, dan Nabi SAW beritahu, umat aku yang paling besar jasanya pada Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jasa semua orang pada agama ni telah aku balas di dunia ni, melainkan jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tak mampu nak balas jasa dia. Hanya Allah mampu balas jasa dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di alam akhirat nanti. Maka bila mana Abu Bakar menanggung susah payah yang begitu berat, dia telah buat keputusan untuk berhijrah pergi ke Habasyah. Abu Bakar dah bungkus barang, persiapan dia dah nak keluar daripada Mekah, tak tahan, Masya Allah. Maka akhirnya dia telah keluar sampai ke satu tempat yang bernama Barkil Ghiman. Satu tempat di tepi kota Mekah, di pinggir Mekah. Falaqiyahu Ibnu Daghina. Tiba-tiba satu orang yang bernama Ibnu Daghina ni, di kalangan kaum musyrikin ni, dia tengok Abu Bakar keluar daripada negara dia, Masya Allah. Orang kafir ni tuan-tuan, walaupun dia tengok banyak orang pukul orang Islam, seksa orang Islam, tapi ada juga yang simpatik, ada juga yang kesian, ada juga yang ada hati dan perasaan. Dia orang ni pun manusia, dia orang ni pun bangsa kita. Kenapa kita nak seksa dia orang? Jadi Ibnu Daghina ni, dia tengok Abu Bakar keluar daripada kampung dia, rumah dia, bawa barang-barang semua nak pergi berhijrah ke kota Habasyah, Masya Allah. Wa huwa sayyidu qabilah azimah ismuha Al-Qarah. Sedangkan Ibnu Daghina ni dia ketua kabilah yang besar. Orang Arab ni dia sangat percaya pada ketua kabilah, sangat respect. Kalau ketua kabilah bagi jaminan, orang lain akan terima. Saling hormat menghormati. Maka tuan-tuan yang mulia, kampung kabilah namanya Al-Qarah. Faqala ila aina ya Abu Bakar. Maka dia bertanya, Ibnu Daghina bertanya, wahai Abu Bakar, ke mana engkau nak pergi? Dia menjawab, akhrajani qaumi, aku telah diusir oleh kaum aku. Memang tak ada halau secara jelas, tetapi perbuatan itu menyakiti dengan penyiksaan yang sangat teruk, menyebabkan Abu Bakar yang hebat pun tak sanggup lagi duduk dalam Mekah. Sebab itu hari itu saya baca dalam sejarah, tuan-tuan, ulama kata penderitaan yang ditanggung oleh Nabi SAW dalam dakwah ni, tuan-tuan, kalau ditimpa ke atas sebuah gunung, gunung itu akan hancur, tuan-tuan. Beratnya penderitaan yang dialami oleh baginda SAW dan para sahabat. Kita ini alhamdulillah dapat Islam tanpa luka sikit pun badan kita, tuan-tuan. Kita dapat Islam tanpa ada siapa pun
desak kita, tanpa ada siapa pun bagi ancaman pada kita. Sepatutnya kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau kita berada pada zaman itu, macam mana keadaan kita, anak isteri kita, tuan-tuan? Masya Allah. Kadang-kadang ada di antara kita kata, kenapa Allah tak lahirkan kita zaman Nabi? Kalau saya lahir di zaman Nabi, mungkin saya orang paling depan sekali menentang Abu Jahal, Masya Allah. Ya ke, tuan-tuan? Sekarang disuruh tak payah frontliner untuk menentang Abu Jahal. Duduk frontliner dalam semayang berjemaah hari-hari 5 waktu, sah pertama pun Allahu Akbar. Orang suruh pergi masuk sah depan, tuan. Tak apalah, pergilah. Kata nak duduk sah pertama dalam, kalau hidup zaman Nabi. Ini orang suruh duduk sah pertama semayang pun, pergilah dulu. Insya-Allah. Mudah-mudahan tidaklah begitu, bukan orang di sini lah, insya-Allah. Orang tempat lain, insya-Allah. Jadi tuan-tuan mulia, Abu Bakar ni nak keluar daripada kampung dia. Dia kata, kaum aku telah menghalau aku, fa uridu an asih fil ardi wa'bud rabbi. Saya nak pergi berjalan dalam negara, dalam bumi Allah ni, di mana-mana negara pun, supaya saya dapat tenang beribadat pada Allah. Saya bukan nak buat apa, tak buat salah apa pun, tak kacau orang. Saya semua nak jadi hamba Allah, nak sembah Allah. Zaman dulu dibunuh, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Mereka dibunuh semata-mata kerana mengaku Tuhan kami adalah Allah. Kesian mereka waktu itu, tuan-tuan. Maka akhirnya, Masya Allah, faqala Ibnu Daghina berkata pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mithluka ya Abu Bakar la yukhraj. Orang baik macam kau ni tak patut sama sekali diusir, dihalau. Engkau orang yang Allahu Akbar, sebaik-baik manusia Abu Bakar ni, kan? Orang paling jujur, paling amanah, paling baik. Takkan orang macam kau ni kena keluar daripada Mekah. Kalau orang macam kau keluar daripada Mekah, siapa lagi orang baik nak duduk di Mekah ni? Abu Bakar Ibnu Daghina cakap, dia pun ada hati yang baik juga, walaupun jahiliah, tuan-tuan. Masya Allah. Maka dia kata, innaka taksibul ma'dum. Sifat Abu Bakar yang disebut oleh Ibnu Daghina sama dengan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ni kopi baginda sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan manusia ni, Abu Bakar lah orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang paling rapat dengan Nabi. Sebab tu masa sahabat Nabi, masa Nabi wafat, tuan-tuan, orang lain semua menangis. Abu Bakar tengok jenazah Nabi, Abu Bakar senyum. Ya Rasulullah, antum tahayyan wa mayitan. Engkau memang sebaik-baik manusia, masih hidup pun sebaik-baik manusia, dah wafat pun tetap jadi sebaik-baik manusia. Abu Bakar, ya Allah Akbar, teman rapat Nabi, dan dia copy, absorb segala sifat baginda SAW, bawa pada diri dia, tuan-tuan. Apa sifat Nabi? Innaka taksibul ma'dum. Wahai Abu Bakar, engkau ni suka menolong orang yang tak ada apa-apa, orang yang papa kedana, tuan-tuan. Kita hari ni nak tolong orang yang hebat-hebat, orang ada jawatan, orang kaya-kaya, orang miskin-miskin, orang bawahan marahan ni, kita tak pandang, tak tolong. Sepatutnya kalau kita ni betul-betul penjuang agama, tuan-tuan, orang yang bawah-bawah, yang terpinggir, yang tertinggal ni, tuan-tuan, yang tercicir ni, inilah orang yang paling kita utamakan, tuan-tuan. Masya Allah. Yang kedua, watasilur rahim. Engkau orang yang paling kuat menghubungkan silaturahim. Rajin pergi ziarah orang, tanya khabar orang, belanja orang makan. Ini sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang kafir pun mengaku. Wa tahmilul kalla. Ini semua sifat Nabi. Engkau menanggung bebanan orang, susah payah orang. Tuan-tuan boleh, ni sifat ini tak pernah ada pada diri kita. Hutang orang kita tolong bayar, ada tak, tuan-tuan? Hutang tuan tu 10,000 tu saya bayar, insya-Allah. Kalau ada orang boleh buat gitu, wali besar zaman sekarang ni, tuan-tuan. Tapi janganlah tuan-tuan pergi telefon saya pula. Malam ni semua dah ambil nombor Maulana ni. Dia cakap Nabi tolong bayar hutang orang. Jadi tolong Maulana tolong bayar hutang saya. Sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sifat yang sangat mulia, sangat tinggi, tuan-tuan. Ini akhlak yang paling tinggi. Susah orang pun Nabi ambil. Orang bergaduh apa-apa tak apa, bagian dia saya bayar. Nabi SAW tak nak seorang sahabat dia menanggung apa-apa susah payah. Apa masalah dia, saya tanggung, saya jamin dia. Itu sifat Nabi SAW. Wa tuqrid dhaif, dan engkau selalu memberi makan pada tetamu. Hari ini, tuan-tuan, sifat ni dah tak ada di rumah kita. Rumah kita dah jarang menerima tetamu. Sebab itu barakahnya kurang, tuan-tuan. Kita nak jadi anak soleh, kita nak rumah kita berkat, rumah kita tenang, rajin jemput tetamu makan di rumah kita, Masya Allah. Sahabat Nabi belajar daripada Rasulullah SAW sifat ini. Mudah-mudahan balik daripada kuliah ni dapat satu ni pun sifat tahun baru ni, tuan-tuan.
Balik dia suka belanja orang makan, selalu jadikan rumah kita tempat orang miskin balik makan, orang berbuka puasa makan di rumah kita. Kan? Orang musafir datang duduk di rumah kita, sediakan bilik tetamu khas. Masya-Allah. Zaman dulu 3 hari boleh layan tetamu, masya-Allah. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haq. Dan engkau selalu membantu dalam perkara-perkara kebenaran. Abu Bakar dan Umar selalu ke depan dalam perkara kebenaran. Dan fa innalaka jarun farja' wa'bud rabbaka bi baladik. Sesungguhnya engkau ada jiran, wahai Abu Bakar. Sebenarnya engkau bukan tak ada pembela. Kami boleh bela kamu. Baliklah kamu ke kampung kamu semula, ke rumah kamu. Sembahlah Tuhan kamu sebagaimana yang kau suka. Jadi Abu Bakar pun dapat jaminan daripada Ibnu Darinah tadi. Dia pun tenanglah. Kita dalam dakwah ni tuan-tuan, bila kita disakiti, kalau semua orang marah kita tapi ada seorang sokong kita, sejuklah hati kita tuan-tuan. Kalau tak sedih, kita berpanjang. Tak ada siapa nak sokong kita. Tapi kurang-kurang ada seorang support kita, kan? Semangatlah balik kita tuan-tuan. Saya nak Abu Bakar, semua orang tolak dia. Ibnu Darinah kata balik, tak apa, saya cover kamu. Kan? Saya backup kamu. Jadi Abu Bakar pun rasa tenang, dia pun balik. Wartahala Ibnu Darinah ma'u. Ibnu Darinah bawa balik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa tafa fi asyrafi Quraisy. Masya-Allah. Dan dibawa Abu Bakar pergi jumpa semua pembesar Quraisy. Dia kata orang baik macam Abu Bakar tak boleh diusir daripada negeri Mekah. Masya-Allah. Bijuari Ibnu Darinah, dengan jaminan daripada Ibnu Darinah. Ibnu Darinah akan bagi jaminan, garanti Abu Bakar ni dia masya-Allah boleh beribadat pada Allah dengan jaminan saya. Kamu jangan sakiti dia, jangan halau dia. Maka akhirnya masya-Allah, faqala lahum Abu Bakar la yukhraj mislahu. Masya-Allah. Dia kata Abu Bakar ni orang baik macam dia, jangan diusir daripada Mekah ni. Sifat dia ni suka membantu orang, kan, masya-Allah, menolong orang yang susah, menghubungkan silaturahim, kan, memikul bebanan orang, menjamu tetamu, dan suka menolong perkara kebenaran. Masya-Allah. Falam taktib Quraisyun bijiwari Ibnu Darinah. Dengan jaminan Ibnu Darinah tadi, tak ada seorang pun pembesar Quraisy yang mengingkari. Dia orang pun tahu sebenarnya. Dalam keadaan dia sakit orang Islam, dia tahu sebenarnya Islam ni agama yang benar. Tahu. Sebab tu pernah satu kali satu orang ditarik tangan Abu Jahal. Abu Jahal, aku nak tanya ke kau satu soalan. Betul ke Muhammad itu pembohong? Abu Jahal pun pandang kiri kanan. Jangan kau beritahu orang lain. Kau seorang je aku beritahu. Sebenarnya Muhammad itu agama yang betul. Islam ni agama yang betul. Muhammad itu seorang insan yang mulia, masya-Allah. Habis itu kenapa kau menentang dia? Aku terpaksa berlakon menentang Muhammad SAW. Sebab dia kata semua Bani Hashim dah tapau. Bani Hashim semua dah tapau dah. Semua jawatan-jawatan besar-besar di Mekah ni, kan, dia orang yang jaga jemaah haji, makan minum jemaah haji dia orang dah jaga. Kami boleh okey lagi bab tu. Dia nak minna siqayah, bagi minum orang jemaah haji air zam-zam pun dia orang ambil kerja tu. Minna rifadah, bagi makan minum, bagi hotel-hotel, sediakan rumah-rumah untuk jemaah haji pun kami okey, kan. Dalam peperangan minna rayah, dia kata kami nak pegang bendera masa perang pun kami terima. Sebab apa? Semua tu kami boleh sediakan orang untuk jadi ambil jawatan tersebut. Tapi bila kaum Quraisy ini, Bani Hashim kata minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ada Rasul, kan. Kalau kita ni kami ada, engkau ada, kan. Bahasa orang sekarang, kan. Kami ada Rasulullah, engkau ada. Kata dia orang, kami tak mampu nak lahirkan insan semulia baginda sallallahu alaihi wasallam di kalangan bangsa kami, di kalangan kabilah kami. Sebab itu aku terpaksa tunjuk-tunjuk depan orang seakan-akan aku ni memusuhi Muhammad kerana disebabkan tertentu, tapi hakikat sebenarnya kami cemburu dengan kerasulan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu, masya-Allah. Itu rahsia Abu Jahal. Sebab itu Abu Jahal dipanggil Fir'aun hazil ummah. Fir'aun bagi umat akhir zaman ni Abu Jahal. Kalau zaman Nabi Musa tu Fir'aun kah paling degil. Allah bagi peluang bertaubat 9 kali bertaubat. Abu Jahal ni pun banyak kali dah Allah bagi peluang bertaubat, tapi degil. Dalam peperangan Badar tu, kan, dia dah kalah tu, dah mati. Dia kata tolong pancung kepala aku daripada sini. Dia tunjuk.
punya ego Abu Jahal. Orang lain kau nak bunuh, kau mana bunuh, tapi kepala aku tolong bunuh elok-elok. Penggal kepala aku ni. Maknanya Abu Jahal ni bukan jalan-jalan orang dari segi degilnya, dari segi kepalanya, memang luar biasa. Macam Fir'aun zaman Nabi Musa AS. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun baliklah semula ke rumah dia. Rumah Abu Bakar kita pun tahu dekat tapak hotel apa? Millennium tu. Hotel Mekah Tower tu, itulah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pun balik ke rumah dia dengan jaminan Ibnu Darinah, wa qawlahu marra Abu Bakrin faly'bud rabbahu fi darhi falyusalli fiha ma sya' wal yaqra' ma yasha'. Abu Bakar akan balik ke rumah dia dan dia hendaklah menyembah Allah di rumah dia. Kami tak izin sembahyang di Masjidil Haram, tapi kalau nak sembahyang dekat rumah. Kemudian dia nak sembahyang berapa lama, nak baca apa pun, walam yu'dina bidzalik, dia tak akan menyakiti kami dengan perkara itu. Dia nak sembah Allah, ibadat lantak dia lah, kan? Terserah pada dia lah. Ini kata kaum Quraisy, masya-Allah. Wala yasta'lil. Tapi syarat satu je, jangan dipamerkan ibadat tadi. Jangan tunjuk cara sembahyang. Sebenarnya orang kafir ni dia tak pernah tengok kita sembahyang. Kalau kita sembahyang depan dia, dia rasa dia pun tertarik juga, tuan-tuan. Kalau di Eropah orang Islam sembahyang depan orang ramai tu, dekat pentas tempat orang ramai tu, orang kafir tengok, dia ambil gambar, ambil video. Sebab apa? Cara sembahyang ni fitrah manusia. Roh manusia orang kafir pun nak sembahyang macam tu juga, tapi belum dapat hidayah. Jadi syarat Abu Bakar boleh buat ibadat, tapi jangan tunjuk-tunjuk. Kami takut apa? Kami bimbang, fa inna nakhsha an yuftana nisa'una wa abna'una. Kami takut isteri kami tertarik dengan Islam dan anak-anak kami tertarik dengan Islam. Jadi Abu Bakar nak buat ibadat sorok-sorok. Masya-Allah. Maka dikata faqala Ibnu Darinah li Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diberikan nasihat oleh Ibnu Darinah, boleh buat ibadat di mana pun nak buat, tetapi tolong jangan buat terang-terangan. Itu janji engkau dengan kami. Maka tuan-tuan, fala bi tabidzalika ya'bud rabbahu fi dari wa la yasta'lim bi salati. Abu Bakar berterusanlah menyembah Allah dalam rumah dia, sembahyang dalam rumah, dan dia berzikir dalam rumah dia. Wa la yasta'lin wa la yaqra' fi ghairi dari. Dia tak baca Quran melainkan dalam rumah dia. Masya-Allah. Thumma bada li Abu Bakar fabtada masjidan bi fida'i dari. Lama-lama Abu Bakar dapat idea, alangkah baik kalau aku buat satu musalla kecil depan rumah aku. Abu Bakar, orang Islam ni kadang-kadang sembahyang seorang-seorang di rumah tak jadi, kena buat musalla juga. Abu Bakar pun buat musalla depan rumah dia. Wa kana yusalli fi, dia mula sembahyang dalam pondok tersebut. Wa yaqra'ul Quran, dibaca Quran. Fa yanqadhifu alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum. Maka diintai ibadat Abu Bakar itu oleh wanita-wanita musyrikin dan anak-anak dia orang. Masya-Allah, tengok daripada belakang rumah, celah-celah dinding, tengok, apa dia buat Sebab dia orang sembah patung, tiba-tiba ada orang sembahyang. Waktu tu belum turun lagi perintah solat, tapi sembahyang cara Nabi Ibrahim AS, hanya rukuk dan sujud saja. Waktu itu sembahyang tak ada qiyam, tak ada baca Fatihah, tak ada baca Quran, rukuk dan sujud. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan mulia, wahum ya'jabuna wa yanzuruna ilayhi, semua pakat tertarik dan pakat menonton, ramai-ramai pakat kumpul Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang kafir ni biasa orang ni kalah dengan perempuan kan. Orang lelaki hebat-hebat ni Abu Jahal ke, dia kalah dengan bini dia. Bila orang perempuan semua dah mendominasi suasana nanti, Abu Jahal kata, habislah nanti kalau anak-anak bini kami masuk Islam, malu kami ni. Sebagai pembesar Quraisy, kita menentang Nabi Muhammad, tiba-tiba anak engkau sendiri masuk Islam. Berat kata. Kan? Maka akhirnya tuan-tuan mulia, wa kana rajulan bakar. Satu lagi masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu ni, kalau dia sembahyang, dia mengaji, dia mudah menangis. Menangis pula kuat-kuat. Jadi orang tengok ni, dia pula menangis pula. Lagi orang kesian tengok dia. Lagi orang tambah bertertarik lagi. Apalah Islam ni sembahyang pun menangis, sujud pun menangis, rukuk pun menangis, baca Quran menangis. Dan memang Quran ni bagi orang Arab ni, masya-Allah, dia faham. Sekali dengar pun dia tahu dah ini kalamullah.
Kan? Kalau baca Quran kuat-kuat, semua masuk Islam. La idza qara al-Quran fa afragha dhalika asyraf Quraisy. Lama kelamaan berita ni sampai ke pembesar-pembesar Quraisy. Abu Bakar ni dilanggar janji. Ya, kita janji buat ibadat seorang-seorang, jangan diisytiharkan ibadat itu, jangan diiklankan, jangan baca Quran kuat-kuat, jangan nangis kuat-kuat. Ini dah boleh baca Quran kuat-kuat dan menangis kuat-kuat. Anak bini kita orang dah tertarik dengan Islam. Ini kita risau. Padahal tuan-tuan baguslah tertarik dengan Islam, kebenaran, benda yang betul, bukan dengan benda yang salah. Kan? Tapi syaitan bagi takut. Syaitan ni kerja dia menakut-nakutkan manusia dengan kebenaran ni, masya-Allah. Farsalu ila ibni Daghinah. Tapi kan orang Arab ni dah ada, siapa yang bagi jamin dia? Dia punya kafir dia lah yang bertanggungjawab. Mereka pun hantar utusan berjumpa dengan Ibnu Daghinah. Faqaddama alaihim, faqadima alaihim, lalu mereka datang bertemu menghadap dia. Faqalu inna qad kunna ajarna Abu Bakar bijiwarika. Sebelum ini kami lepaskan Abu Bakar ni supaya dia dapat balik ke Mekah dengan jaminan kamu. Ala ayya'bud rabbahu, syarat dia kena sembah Allah Ta'ala dalam rumah. Tapi dia telah melampaui syarat itu, dia telah langgar syarat. Bahkan dia berani buat musola pula depan rumah dia. Kan? Abu Bakar buat musola pula depan rumah dia. Fa'ala nabi solah. Dan dia telah tunjuk pada orang semayang macam mana. Diisytiharkan. Wal qira'ah fi, dan dibaca Quran kuat-kuat pula. Ulama Syekh Sa'ad Kandahlawi hafizahullah ta'ala beritahu, sahabat Nabi ni ibadat dia pun dah jadi dakwah, tuan-tuan. Kan? Belum dakwah lagi. Orang dengar dia baca Quran pun dah tertarik dengan Islam. Ketar dah ni nak masuk Islam. Tengok dia sembahyang pun nak masuk Islam. Punya power dia, punya aura dakwah dia. Setiap gerak-geri mereka jadi sumber hidayah pada orang. Kita hari ni, tuan-tuan, bukan kata sembahyang kita boleh jadi aura orang tertarik pada Islam, tertarik nak pada hidayah. Kita berdakwah pun orang tak tertarik. Dakwah kita pun orang tak tertarik, apatah lagi ibadah kita. Sahabat Nabi belum buka mulut, orang dah ketar dah nak masuk Islam. Baru tengok sembahyang, baru tengok dia menangis. Sebab apa? Mereka ni real da'i yang sebenar, pendakwah yang sebenar, the real man, masya-Allah. Muslim. Kita ini orang Islam, tapi Islam kita ni Islam gambar, tuan-tuan. Kalau singa tu gambar singa, bukan real singa. Kalau real singa, insya-Allah dia tidur pun orang tak berani, tuan-tuan. Kan? Nak pegang misai ke, nak pegang main kepala ke, nak main ekor ke, singa hidup. Walaupun dia tidur, tak berani. Duduk dalam sangkar tu, tak berani. Jangan dekat-dekat. Dibuatnya terlepas je, mati kita. Tapi kita ni singa juga, tapi gambar singa. Islam hanya pada nama, pada gambaran, luaran, tidak pada hakikat. Jadi tuan-tuan mulia, akhirnya masya-Allah, wa inna qad khashina iftana nisa'ana wa abna'ana, semua ketua Quraisy bilang, cakap, kami bimbang anak isteri kami masuk Islam. Fa in ahabba yaqtasira ala ayyabud rabbahu bi fir'idari fa'al. Kalau dia boleh kontrol diri dia, semayang dalam rumah dia, halaman rumah dia, buatlah. Wa in aba, kalau dia enggan, illa ay yu'alliq zalika, melainkan dia nak buat juga, teruskan dia punya perbuatan dia, fasalu ayyurudda ilaika dhimmatuk, maka mintalah dia pulang balik jaminan yang telah diberikan oleh Ibnu Daghinah tadi. Maka tuan-tuan mulia, fa inna qad karina an nahfiraka walasna muqirrina li Abi Bakar isti'lan, kami tak suka nak langgar tuan, apa orang kata, bermusuhan dengan tuan, tapi kami juga tak suka Abu Bakar punya perbuatan. Masya-Allah. Maka akhirnya fa'ata Ibnu Daghinah Abu Bakar. Masya-Allah. Maka Ibnu Daghinah pun datang bertemu Abu Bakar, diberitahu qad alimta alladhi aqadta laka alaihi, sebagaimana tuan sedia maklum perjanjian kita berdua ni ada dia punya butiran dia, wahai Abu Bakar. Ada dia punya butiran perjanjian kita ni ada. Masya-Allah. Fa imma an taqtasir ala zalik wa imma an tarja
antarja'a zimmati, sama ada tuan boleh kontrol diri tuan dalam beribadat, ataupun tuan pulang balik jaminan saya dan saya terpaksa lepaskan tuan bermusafir ke Habasyah, masya-Allah. Fa inni la uhibbu an tasma'al arab an taqtasir ala zalik. Fa inni la uhibbu an tasma'al arab inni ihtafartu fi rajulin aqadtu lahu. Aku tak suka orang Arab ni busuk nama saya di kalangan pemimpin Arab, sesungguhnya saya menjamin orang yang melanggar perjanjian. Masya-Allah. Orang Arab ni dia ada dia punya usul dia dalam berhubungan dia sesama dia lah. Faqala Abu Bakar fa inni aruddu alika jiwarak. Abu Bakar kata, saya pulang balik jaminan tuan, aku nak menerima jaminan keredaan daripada Allah Taala. Aku menerima redha Allah. Tuan tak suka tak apa, tuan ambil balik, pulang balik, tuan punya jaminan, aku mencari redha Allah dan jaminan daripada Allah. Hadis surat Imam Bukhari. Wa kana dzalika sababan li isalil adha 'azimin ila Abi Bakar radhiyallahu anhu. Disebabkan itu Abu Bakar selepas itu mendapat penindasan, penyiksaan yang paling dahsyat daripada orang Quraisy selepas daripada jaminan tadi diangkat. Dah tak ada orang jamin, jadi orang Arab boleh buat apa saja kepada Abu Bakar sebagaimana mereka suka. Wabil jumlah, ringkasnya dikata, falam yakhlu ahadun minal muslimin min adhiyatin lahiqatu. Kalau orang seperti Abu Bakar pun terkena penindasan yang teruk, orang biasa tak ada pangkat, tak ada darjat, tak ada kedudukan, lebih teruk lagi. Kita dah dengar kisah macam mana keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, isterinya Sumayyah radhiyallahu ta'ala disiksa sampai mati. Dan anak dia Ammar bin Yasir disiksa sampai terpaksa melafazkan kalimah kufur. Dan dia pernah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, bilalah Allah Ta'ala nak angkat musibah, susah payah, penyiksaan yang kita dah tanggung begitu teruk ni ya Rasulullah. Nabi SAW tak mampu nak cakap apa waktu itu. Nabi kata, wahai umatku, bersabarlah kamu. Umat terdahulu sebelum kita disikat oleh musuh Islam dengan sikat besi pada daging mereka sehingga tanggal daging daripada tulang. Tetapi mereka tak meninggalkan Islam, tak meninggalkan jalan kebenaran. Mereka istiqamah di atas agama ini, masya-Allah. Kita tak ada apa pun. Pada seakan-akan Nabi beritahu pada sahabat dia, Nabi tak boleh nak bagi jaminan kemenangan Islam waktu itu. Nabi hanya mampu suruh bersabar. Siapa sabar dapat syurga. Sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Dapat bayangkan tuan-tuan, awal-awal Islam, susahnya Nabi nak kembangkan Islam, dan susahnya para sahabat nak menyebarkan Islam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita ni taufik supaya kita dan keturunan kita menghargai nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, nikmat iman dan Islam, insya-Allah. Maka dia kata, walakin kullu dhalika dha'a sudan tilqa'a thiyabihim wa 'azimi imanihim. Tetapi dia kata kesusahan tadi menjadi hilang. Di tilqa'a thabatin, jika dibandingkan dengan keteguhan keyakinan mereka dan keteguhan iman mereka, besarnya iman mereka. Iman sahabat menjadikan segala susah payah tadi ringan. Sebenarnya kita tuan-tuan, kita manusia ni, sifat kita tak mampu nak tanggung kesusahan. Melainkan iman di dada kita ni kuat, tuan-tuan. Bila ada iman, tuan-tuan, bila susah, seakan-akan macam ada benda lapik, tuan-tuan. Kita jatuh ni, tak jatuh berdebuk. Jatuh dengan ada benda yang tahan, tuan-tuan, benda menampan. Bila jatuh tu tak sakit, tuan-tuan. Orang beriman ni, walaupun diseksa, dibunuh, disakiti, tapi kerana dia duduk dalam suasana iman, dia tahu susah payah ni Allah sedang pandang, Allah menghargai, Allah bagi pahala. Di sebalik sabar ni, di belakangnya ada jaminan besar daripada Allah Ta'ala. Dan kebanyakan orang jadi pemimpin di masa akan datang, semua adalah orang yang menanggung kesusahan di awal kehidupan dia. Bani Israel pun Allah beritahu, waja'alna minhum a'immatan, kami jadikan mereka pemimpin di masa akan datang, yahduna bi amrina, yang memimpin umat dengan hidayat kami, dengan pimpinan kami, lamma sabaru, berkat kesabaran masa awal-awal mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa innahum lam yaslimu li gharadin dunyawin. Kenapa sahabat Nabi ini kuat iman? Kerana mereka masuk Islam bukan disebabkan faktor keduniaan. Bukan sebab dunia, bukan sebab duit masuk Islam. Hari ini masya-Allah banyak orang juga masuk Islam kerana dapat duit. Jadi Islam dia tak kuat. Bukan kerana dunia masuk Islam. Masuk Islam kerana betul-betul ikhlas nak beriman pada Allah Ta'ala. Dan selepas masuk Islam bukan keluar masuk.
Kan? Bukan diugut-ugut. Kalau saya tak dapat layanan istimewa, saya akan keluar pada Islam. Bukan begitu. Bukan kerana dunia kita memeluk Islam. Kita menganut Islam ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan setelah kita masuk Islam, tak akan kembali kepada agama kufur. Sebagaimana bencinya seseorang dilemparkan ke dalam api. Tak nak. Tak nak balik dah. Kan? Masya Allah. Yarjuna husulu fayashulu irja'ahum. Kalau masuk Islam kerana urusan dunia, mudah untuk murtadkan mereka. Tapi kalau kerana Allah masuk Islam, betul-betul ikhlas kerana Allah, payah untuk tanggalkan Islam daripada mereka. Walakin, akan tetapi, kata pengarang kitab, waffaqahumullah ta'ala liidraki haqiqatil iman. Allah bagi taufik kepada mereka untuk mereka merasai hakikat kemanisan iman. Bila dah manis, tuan-tuan, satu benda ni, kita akan mudah tinggal selagi belum dapat kemanisan dia, hakikat dia. Sahabat Nabi ni dah rasa manisnya iman. Dah rasa dah iman tu manis. Macam kita makan kuih tu manis, tuan-tuan. Sahabat Nabi dah rasa manisnya jadi orang beriman. Sebab itu bila dipukul Sayyidina Bilal tu, ukur dia, seksa dia, keluar daripada mulut dia ahadun ahad. Lagi kena pukul, lagi manis. Orang kafir ingat lagi kena pukul, dia makin lemah, tapi makin kuat. Oh, Allahu Akbar. Iman mereka makin mantap. Fara'au kulla syai'in dunahu sahlan. Dan mereka nampak semua ujian yang Allah bagi di sebalik iman ini semuanya menjadi ringan belaka. Ujian besar mana pun, mati pun ringan, sakit pun ringan, lapar pun ringan, semua jadi kecil. Masya Allah. Sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala majma'in. Sebab tu kalau orang tanya, kenapa ustaz kita, iman kita tak macam iman sahabat Nabi? Ada orang tanya, kenapa kita tak dapat khusyuk macam dia orang semayang? Kenapa dia orang sebut nama Allah terus gementar hati, pucat muka? Benda tu tak perlu tanya sebab kita tak pernah mengalami apa yang dia alami. Kan? Mereka diseksa ni, tuan-tuan. Bilal radhiyallahu anhu diseksa, tuan-tuan, begitu dahsyat. 24 jam kena seksa, tuan-tuan. Bukan ada masa berhenti. Malam kena pukul bergili-gili sampai ke subuh, tuan-tuan. Yang pukul dia pun sakit tangan. Kita tumbuk muka orang, tuan-tuan. Tumbuk muka orang dengan tangan kita ni, tak sakit ke tangan kita? Sakit, tuan. Tampar orang pun sakit. Yang memukul tu pun sakit tangan. Tapi geram punya pasal nak paksa dia. Tapi Sayyidina Bilal makin dipaksa, diletakkan batu atas ni, dipakaikan baju besi, dibaringkan atas padang pasir. Kita nak pijak padang pasir, tuan-tuan, tak percaya. Siapa pernah pergi Mekah? Tangga selipar tengah panas tu, tangga selipar, jalan atas pasir, tuan-tuan. Tak mampu, tuan-tuan. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu, pasir tengah panas, dipakaikan baju besi supaya panas pasir bercampur dengan panas baju besi. Diletakkan batu pula atas dada dia. Tinggalkan Islam, kalau tidak engkau akan mati. Bilal kata, aku lebih rela mati dengan iman ini daripada aku kembali murtad kepada agama kufur. Masya Allah. Iman mereka, Masya Allah, macam gunung, tuan-tuan. Sebab tu tak payah cerita lah kan. Kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tu boleh jadi pemimpin yang hebat, yang takut pada Allah. Nah, macam mana kita nak dapat pemimpin macam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Memang sekolah kita dengan sekolah dia orang tak sama, tuan-tuan. Kan? Madrasah kita dengan madrasah dia orang tak sama. Walaupun Islam, sama-sama Islam, tapi pengalaman untuk membentuk kita jadi seperti hari ini dengan pengalaman membentuk mereka itu tak sama. Masya Allah. Maka tuan-tuan dah baca Allah. Sedikit lagi sambungan insya-Allah. Walamma ra'a kuffar Quraisy anna dhalikal adha lam yajiduhum naf'an. Akhirnya orang kafir Quraisy ni lepas pukul pun tak jalan, caci maki pun tak jalan, tak memberi manfaat langsung. Macam mencurah air di atas daun keladi, dia kata. Kan? Tak nampak apa kesan pun. Bahkan semakin kuat pula Islam dan makin banyak orang kesian pula. Allah buat ni, makin banyak diseksa Islam, makin banyak orang simpati pula dengan sahabat Nabi. Kan? Masya Allah. Maka akhirnya, bal kullama zadul muslimin adan izdada yaqinuhum. Setiap kali mereka menambahkan lagi seksa pada orang Islam, bertambah lagi iman dan yakin sahabat Nabi kepada kebenaran Islam. Makin kuat, bukan makin lemah. Maka dia kata, ijtama'u li syura fima bainahum. Lalu mereka telah buat mesyuarat. Cara keras tak jalan ni, jadi kita kena fikir cara lain lah pula. Kan? Cara lain.
Rupanya orang kafir ni dia tak pernah berhenti bermesyuarat macam mana nak hancurkan Islam ni tuan-tuan. Sebab itu kita ni, macam saya lah pengalaman, kadang-kadang kawan mengadu, Ustaz, musuh Islam tengah buat perancangan macam ni Ustaz. Bahkan kalau kita tengok The Arrival punya video tu, seakan-akan nak menyambut Imam Mahdi ni, setiap tahun dah ada dia punya perancangan. Tuan-tuan, kalau kita tak berdakwah, kita memang takut pada perancangan orang kafir tuan-tuan. Kita akan sangat takut. Tak payah dakwah. Orang kita tak payah diajak, masuk sendiri tuan-tuan. Murtad sendiri. Tak payah diajak. Dia sendiri terpikat dengan pemain apa-apa dah. Kan? Tiba-tiba nak masuk agama lain. Tak pernah ada orang ajak. Sahabat Nabi letak pedang atas kepala pun tak akan tinggalkan Islam. Kita tak payah ajak masuk agama lain. Mari ajaran sesat baru pula. Kata Nabi Muhammad tak ada kemaluan. Kalau tak ada kemaluan, macam mana Nabi dapat anak semua tu? Kan? Tuan-tuan boleh, Masya Allah. Macam-macam lah dalil kalau kita nak cari. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala kata Nabi Muhammad, aku pernah mencuci air mani di pakaian Nabi SAW. Benda semua itu tak masuk akal di cerita tu. Tapi ada orang percaya juga tuan-tuan. Sebab apa? Bila umat Islam ni tidak berdakwah, tidak mengajak orang pada kebaikan, Allah Ta'ala buang sifat furqan. Dia hilang pertimbangan nak beza. Benda tak logik ni. Siapa pun datang sampai hari kiamat kata Nabi Muhammad SAW ni adalah Allah. Benda tak logik tuan-tuan. Tapi ramai orang ikut. Sebab apa ramai pengikut? Sebab hari ni bila kita tak pernah bersusah payah kerana agama ni, tuan-tuan, kita jadi macam tak boleh beza antara benda yang betul dengan benda yang salah. Tapi sahabat Nabi dapat beza. Ini confirm tak betul. Kan? Tak semudah itu kau nak sesatkan kami. Kau ingat kami bodoh ke? Kan? Tapi orang Islam, bila dia tak mengajak kepada kebaikan dan tak pernah susah payah mujahadah kerana agama ni, bila orang offer je benda yang sesat, dia boleh terima. Tapi kalau kita ajak pada kebaikan, kita tak perlu takut sikit pun pada perancangan orang kafir. Orang kafir ni memang kerja dia bermesyuarat nak hancurkan Islam. Dan syaitan pula dia punya leader dia. Kan? Dia punya amir dia. Amir Sahab dia tuan-tuan. Dia bagi ilham. Buat ni. Syaitan ajarlah. Tapi inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Perancangan syaitan semua dia lemah belaka. Jadi kita orang Islam, kalau kita buat dakwah, kita tak perlu takut sikit pun pada orang kafir punya ajaran sesat punya perancangan. Kita boleh pertahankan. Tapi kalau umat ni tak berdakwah, ibarat kata orang sakit, kalau dia ada antibody, insya-Allah teruk macam mana sakit pun ada peluang nak baik. Tapi kalau tak ada antibody, demam sikit pun berminggu-minggu nak baik. Sebab tu hari ni orang Islam di akhir zaman ni tak ada antibody, lemah antibody. Sebab itu bila orang kafir tawar apa-apa, orang tak ajak pun kita pipi tak hidung tak mancung, pipi tersorok-sorok. Itu bahaya ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati Allah SWT, jadi orang kafir telah bermesyuarat, cara kerah dah tak jalan. Faqala lahu Utbah ibn Rabi'ah al-Aishi al-Abashi, orang paling cerdik di kalangan jahiliah ni, itu Utbah bin Rabi'ah, yang bagi izin Nabi duduk di kebun dia masa peristiwa Taif. Masya Allah, min Bani Abdi Syamsin bin Abdi Manaf, wa kana sayyidan muta'an, dia di antara ketua yang ditaati di kalangan kaum Quraisy. Orang hormat, orang respect tinggi pada dia. Masya Allah, fi qaumi ya ma'syara Quraisy. Akhirnya dia pun kumpul dalam Darun Nadwah, mesyuarat, dia pun brief dia punya ahli mesyuarat dia, ahli meeting dia, ahli parlimen dia. Masya Allah, wahai pembesar-pembesar Quraisy, ala aqum li Muhammadin fa ukallimuhu. Boleh tak kalau tuan-tuan wakilkan pada saya, bagi kepercayaan untuk saya jadi juru cakap kaum Quraisy untuk berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benda kena settle ketua dengan ketua ni. Kan? Tak selesai ni kalau saya tak pergi jumpa, tak selesai. Jadi kalau tuan-tuan bagi kepercayaan, insya-Allah wa a'ridu alai umuran, saya nak tawar beberapa tawaran dunia pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau dia betul-betul nabi, dia pasti akan tolak tawaran ini. Kalau dia ni memang bukan nabi, pasti dia akan terima tawaran yang hebat ini, masya-Allah.
Masya-Allah, la'allahu yaqbalu ba'dahu fayutiyahu iyahu wa yakufu anha. Kalau dia tak terima semua pun, dia bagi separuh pun kat kita pun, okeylah. Kata dia Utbah bin Rabi'ah. Kalau Nabi Muhammad tak bagi semua pun yang kita tawar, bagi separuh pun, tenanglah hati kita ni. Rasa menanglah. Walaupun Nabi Muhammad baru terima separuh syarat. Tuan-tuan yang mulia, masya-Allah. Maka dia beritahu, sekurang-kurangnya dia tak menyakiti kita, tak mengganggu kita lah. Masya-Allah. Maka faqalu ya Abul Walid. Akhirnya mereka berkata kepadanya, wahai Abul Walid, faqum ilai fakallimu. Wahai Abul Walid, pergilah. Kamu rundinglah dengan Muhammad SAW baik-baik. Masya-Allah. Fadhaba ila Rasulullah SAW wa huwa yusalli. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah datang jumpa Nabi di saat Nabi tengah sembahyang. Nabi ni waktu lapang Nabi buat apa, tuan-tuan? Kalau kita masa lapang buat apa? Tak payah sebutlah. Masing-masing tahulah. Pantang lepa je. Rehat sikit, handphone lah kita, tuan-tuan lah. Handphone. Oh, Kelantan kata handphone pas cerah kata. Sampai cerah, sampai ke pagi main handphone. Tapi Nabi SAW di masa lapang mesti Nabi sembahyang. Pas sembahyang. Nabi ni sangat seronok sembahyang, sebab sembahyang itulah menjadikan Nabi ni boleh melepaskan kesedihan dia. Kan segala orang susah-susahkan Nabi ni. Nabi sedih sebenarnya. Tapi Nabi lepaskan kesedihan dia dalam sujud, masya-Allah, mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bercakap dengan Nabi tengah sembahyang. Habis dah sikit insya-Allah. Wa qala ya ibnu akhi, innaka min haitsu qad alimta min khiyarina hasaban wa nasaban, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau ni di kalangan kami, daripada pandangan kami adalah yang terbaik di antara kami dari segi nasab dan keturunan. Keturunan memang paling mulia. Kami tak nafikan kemuliaan kedudukan kamu, wahai anak saudaraku. Masya-Allah. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim. Tapi masalahnya sekarang kamu dah bawa di tengah-tengah kaum ini satu benda yang sangat besar. Agama baru yang kamu bawa ni bukan benda senang-senang kami nak terima ni. Kalau mudah-mudah kami boleh bincang lagi, ni tak boleh bincang kan? Masya-Allah. Farraqta bihi jama'atun. Dengan agama ini kau telah pecahkan perpaduan, masya-Allah, masyarakat kita. Wasaffahta ahlamahum. Kamu seakan-akan memperbodohkan akal. Takkan orang cerdik pandai kita punya moyang-moyang kita ni, orang bodoh sembah berhala ni. Nak cakap macam mana kalau kita jadi Nabi kan? Kita nak beritahu menyembah berhala ni bukan orang bodoh, tapi benda tak betul. Bukan kerana dia orang bodoh, kerana dia tak dapat petunjuk. Tapi nak cakap tak boleh lah. Tapi orang tuduh Nabi ni simply dengan mudah bakul sampaikan Nabi ni memperbodohkan akal nenek moyang kita. Ini geram kalau main nenek moyang ni. Kan? Ini pantang kami ni main nama ayat, main nama nenek moyang. Wa'ib ta'aliyah, paling berat sekali engkau mengaitkan Tuhan-Tuhan ini. Kamu kata Tuhan tak boleh bercakap, tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Ini berat ni. Kan? Tuduhan yang berat. Wadinaum, dan engkau mengaitkan agama mereka. Sedangkan kami ni anggap kami ni penganut agama Ibrahim yang pure, yang sejati. Orang lain semua sesat dah seluruh dunia. Kami anak cucu Nabi Ibrahim masih lagi menganut ajaran yang asli daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Ya? Masya-Allah. Wa kaffarta man madha min abaihim, dan kau telah mengkafirkan semua nenek moyang yang telah wafat, yang telah mati. Fasma' a'rid 'alaika umuran, dengar aku nak tawarkan kepada kamu beberapa tawaran. Tazur fiha, kamu tolong check sikit, tengok sikit, kalau boleh kita berbincang. La'allaka taqbalu minha ba'daha, sekurang-kurangnya kau boleh terima separuh pun tak apa dah, wahai Muhammad. Kami dah letih bergaduh ni, jadi nak bincanglah datang. Kan? Masya-Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, nak kau tim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu, qul ya Abul Walid, cakaplah wahai tuan, wahai Abul Walid, aku nak dengar tawaran kamu. Faqala ya ibnu akhi, in kunta turida bi wajib tabi min hadzal amri malan. Kalau dengan dakwah yang kamu jalankan ini, dengan Islam yang kamu sebarkan ini, kamu tujuannya nak mendapatkan harta, nak dapat keuntungan dari segi duit, kamu nak duit, nak harta, nak emas, nak perak, jama'na laka min amwalina, kami akan kumpulkan harta kami kaum Quraisy ini supaya hatta takuna aktsara malan, sehingga engkau jadi lelaki terkaya di kota Mekah. Tapi tinggalkan dakwah jangan cerita lagi pasal Islam, tapi nak harta kami bagi harta.
engkau jadi orang paling kaya, tak apa. Wa in kunta turidu syarafan, kalau engkau buat benda ni kerana engkau nak kejar kemuliaan. Masya Allah, tawaran pada ni berat tuan-tuan. Ini sebenarnya perli pada Nabi SAW. Dia ingat Nabi ni buat kerana nak dunia. Kalau engkau nak kemuliaan, sawadnaka sayyidan, sawadnaka alina, kami akan lantik engkau sebagai pemimpin kami. Ini Darul Nadwah ni, engkau yang akan jadi dia punya pengurusi dia. Masya Allah, kan? Sehingga dia kata hatta la naqta'u amran dunaka, kami tak akan buat apa-apa keputusan, kebijakan melainkan dengan keputusan kamu. Masya Allah, hebat tawaran dan perbincangan ni. Orang cerdik lah tuan-tuan yang boleh cakap macam tu, kan? Masya Allah. Wa in kata turidu mulkan malakna ka'alik, kalau kamu nak kerajaan, kami bagi kamu jadi raja ataupun pemimpin kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan minal jin, tambah lagi, kalau engkau buat benda ni kerana engkau ada masalah gangguan jin. Ini jangan orang sebut ni. Yang tadi yang dua-dua tu banyak dalam ceramah orang sebut. Tapi kalau engkau ni ada masalah gangguan jin sehingga mendorong kau berdakwah ni, ajak manusia pada Islam, maka dia kata la tastati'u raddahu an nafsik, dan kau tak mampu nak baca jampi untuk mempertahankan diri kamu, memagar diri kamu, maka dia kata talabna laka tib, kami akan cari bomo yang paling power sekali untuk rawat penyakit kamu. Masya Allah. Wa badalna fi amwalina, kami akan habiskan duit kami hatta nubri minhu, sehingga kami sembuhkan engkau daripada penyakit gangguan jin. Masya Allah, kan? Diingat orang dakwah ni kena gangguan jin. Orang dakwah nak ajak pada selamatkan kamu daripada api neraka. Masya Allah. Raddahu an nafsika fa innahu rubbama ghalaba tabi' 'ala ar-rajul hatta yudawi. Masya Allah, kami boleh cari perawat yang terbaik. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi tanya, tuan dah habis cakap? Tuan dah habis cakap? Ya, hai, saya dah habis cakap. Dalam berdakwah ni kalau orang marah kita, kutuk kita, bagi dia habis cakap dulu. Dah habis dah point dia, awak ni tak betul, awak ni sesat, awak ni pemecah belah. Tak apa, cakap dulu. Habis baru saya cakap. Nabi SAW cakap, qala na'am fasma' minni, maka Nabi kata tolong dengar daripada saya. Kadang-kadang dalam berdakwah ni tak semesti yang ditanya itu kita jawab. Nabi tak jawab pun. Nak harta pun tidak, nak pangkat pun tidak, kan? Nak suruh dia rawat penyakit ruqyah pun tidak. Nabi SAW baca Al-Quran. Ini tarikah dakwah Nabi. Cara Nabi berdakwah, dia baca Quran. Nabi SAW pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Hamim tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira, fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Ini Nabi SAW bagi jawapan. Bagi jawapan dengan baca Quran panjang, hampir 2 muka surat. Nabi baca Quran depan Utbah bin Rabi'ah. Masya Allah. Fa'amsaka Utbah bifihi wa nashadahu ar-raham an yakuffa an zalik. Akhirnya Utbah kata, tutup mulut, cukuplah, panjang dah kau baca Quran, kan? Falamma raja'a Utbah sa'aluhu, bila Utbah balik, jadi kaum dia kata, kau kan orang cerdik, kau dah deal baik dah dengan Muhammad SAW tadi, jadi kami nak apa jawapan dia? Utbah kata apa? Wallahi laqad sami'tu qawlan ma sami'tu mithlahu qattun. Aku balik, aku boleh cakap, aku dengar hari ni satu ayat perkataan yang aku tak pernah dengar seumur hidup aku. Hari tu baru turun ayat tu, surah Fussilat tu baru turun hari tu. Kalamullah yang sangat indah, kan? Wallahi ma huwa bisyair. Wallahi yang Muhammad baca tu bukan syair, aku dipakar syair, bukan syair. Dan juga bukan mantra tok bomo, dan juga bukan mantra sihir. Kita kalau sihir kita tahu ayat tok bomo ni, kan? Cekor-cekor itu kita tahu. Ini bukan Hamim. Tak pernah dengar Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira. Allah susun ayat Quran cantik sangat. Ya ma'syar Quraisy, wahai pembesar-pembesar Quraisy, ati'uni, dengar cakap aku. Faj'aluha li, dan kali ini terimalah tawaran daripada aku ni. Terima cakap aku, nasihat aku. Khallu bainar rajul wa baina ma huwa fihi. Kita lepaskanlah Muhammad dengan dakwah dia. Biarlah dia teruskan perjuangan dia tu. Sebab aku pun tak reti nak cakap apa, speechless.
Aku tak boleh cakap apa dah. Lepas aku dengar wahyu tu, kan, aku pun sendiri macam terkesan juga dah ni nak masuk Islam. Masya Allah. Biarkanlah dia. Fa wallahi la yakuna la kalamu alladhi sami'tu naba'un. Berita yang disampaikan dalam ayat Quran tu macam ada mesej yang penting yang melekatlah hati aku ni. Fa in tusibul arab faqad kafaitumuhu bighairikum. Seandainya hidayah yang dibawa oleh Muhammad ini sampai seluruh negara Arab masuk Islam, kamu tak akan mampu nak tahan dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in yazhara al-arab. Dah, seandainya orang Arab mampu menahan Nabi Muhammad, maka kamu tak payah campur dah. Kan? Dan yang akhir sekali, kan, seandainya Muhammad menang di atas bangsa Arab, maka kemuliaan itu pun kemuliaan untuk kamu juga. Kamu juga boleh dapat nama sekali. Sebab apa Nabi Muhammad di kalangan bangsa kita? Maka faqalu, akhirnya mereka jawab, laqad sahiraka Muhammad, nampaknya Muhammad pun dah sihirkan kamu. Engkau ni pun dah terkena sihir Muhammad juga. Jadi insya-Allah taala memandangkan, masya-Allah, masa pun memang tengah sedap cerita ni. Kalau sambung memang pukul 10 lah baru habis. Jadi insya-Allah taala faqala hadha ra'i, ini pandangan saya. Masya-Allah. Summa aradu alaihi ba'da dhalika an yushariku fi ibadati wa syariku fi ibadati. Fa anzalallahu taala fi zalika. Akhirnya ada seorang di antara mereka bagi cadangan, ginilah payah-payah kita deal dengan Muhammad SAW. Setahun kita semua sembah Allah, tahun depan kita sembah berhala. Kadang-kadang orang kafir ni dia tak boleh fikir, tuan-tuan. Sama macam saya dengar satu cerita itu, kita ambillah di sini. Tuan-tuan mulia, masa beberapa tahun yang lepas lah, katanya kerajaan Saudi panggil bahagian trafik daripada Jepun untuk bagi cadangan macam mana solution jemaah haji ni terlalu jam sangat ni, macam mana nak buat. Akhirnya lepas buat kajian, ujung-ujung kata di orang Jepun tadi, dia kata satu benda lah, aku bagi cadangan, boleh tak kerajaan Saudi buat haji ni 2 kali setahun, kan? Baru tak jam. Cadangan dia. Sama lah dengan orang kafir, dia kata cadangan kita supaya win-win situation, kan? Jadi kita cakap kat Nabi Muhammad, setahun kita sembah Allah ramai-ramai, pakat dengan orang Islam, tahun depan dia ajak orang Islam pula sembah pula patung kita. Akhirnya Allah turunkan ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nampaknya masya-Allah perjalanan dakwah Nabi ni masya-Allah penuh dengan rintangan, halangan, tapi Nabi tetap tak berhenti berdakwah. Mudah-mudahan kita juga sama juga, sikit sebanyak halangan kita dalam menyebarkan Islam, nak membantu memakmurkan masjid bukan kerja yang mudah, tuan-tuan. Nak buat majlis ilmu besar-besaran, nak istiqamah, nak ajak orang ramai-ramai, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Nabi yang paling hebat pun melalui berbagai-bagai rintangan, cubaan, mehnah, tribulasi, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita hayati bersama, dapat amalkan, sampaikan. Sekian daripada saya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Insya-Allah kita doa pada Allah bulan depan dapat lagi peluang untuk kita sambung pengajian kitab kita ni, insya-Allah. Sangat menarik sebenarnya kisah Nabi, tapi memandangkan apakah daya masa sangat mencemburui kita, masya-Allah. Kalau tuan-tuan boleh tunggu, saya boleh sambung. Tapi takutkan ada orang ada masalah, kesibukan masing-masing. Jadi insya-Allah taala kita berhenti sampai di sini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, syukur dan terima kasih tidak terhingga kehadrat-Mu ya Allah. Kau bagi pada kami nikmat Islam ya Allah. Kami dapat Islam tanpa sebarang pengorbanan ya Allah. Kami dapat Islam dengan percuma ya Allah. Segala perjuangan pengorbanan Nabi kami dah buat ya Allah. Sahabat Nabi telah lalui ya Allah. Berkat tangisan mereka, berkat susah payah mereka ya Allah. Berkat nyawa mereka yang hilang kerana Islam ni ya Allah. Hari ini kami semua mengecap nikmat Islam ya Allah. Kami dapat hidayah daripada-Mu ya Allah. Bagilah kami menghargai nikmat ini ya Allah. Bagilah anak cucu kami menghargai nikmat ini ya Allah. Bagi umat Islam sedunia ya Allah, bersyukur berterima kasih di atas nikmat yang sangat mulia ni ya Allah. Dengan Islam kami mulia ya Allah. Dengan Islam kami akan ya Allah mendapat kejayaan ya Allah. Dengan Islam kami dapat pertolongan di sisi-Mu ya Allah. Dengan Islam kami akan berjaya di dunia dan di akhirat ya Allah.
Istiqamahkan kami jalan agama ini, ya Allah. Berilah kekuatan pada kami, ya Allah, untuk kami juga menyambung, ya Allah, kerja dakwah Nabi kami, ya Allah. Di akhir zaman ini, ya Allah, Nabi kami telah banyak korban untuk agama, ya Allah. Yang ada yang Nabi tinggalkan cuma sedikit saja pengorbanan, ya Allah. Saki bagi untuk kami teruskan, ya Allah. Mudah-mudahan kami dibangkitkan pada masyarakat, ya Allah, bersama dengan jemaah para Nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, ya Allah. Ya Allah, kami kurniakan kepada mereka, ya Allah, kepada kami semua akhlak-akhlak mereka, ya Allah. Kurniakan kepada kami amalan-amalan mereka, ya Allah. Kurniakan kepada kami, Allah, keyakinan yang kau berikan kepada mereka, ya Allah. Keteguhan hati, ya Allah. Kesabaran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ketenangan yang kau berikan kepada mereka, ya Allah. Kurniakan kami kemanisan iman, ya Allah, sebagaimana kau berikan kepada para sahabat, ya Allah. Walaupun kami tak layak untuk dapat perkara itu, ya Allah, tetapi dengan limpah kurniamu dan kerahimanmu, ya Allah, kurniakanlah hakikat kemanisan iman pada kami, ya Allah, dan seterusnya matikan kami semua dengan husnul khatimah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.